Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada semua pelajar dan semua. Alhamdulillah, semua sihat. Okey. So, semua dah masuk kelas ya semua? Okey, mari masuk. Okey. Masuk. Semua kat rumah kan. Hari ni tutup rumah ni buat aktiviti ni dapat nak keluar rumah sangat. Kes pun kes meningkat. Jadi stay safe lah semua ya. Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke topik baru iaitu fitohormon. Jadi, untuk fitohormon ni dia lebih kurang tajuk baru lah untuk awak semua sebab mungkin awak tak pernah dengar fitohormon ni kan. Okey. Uh, Okey. Selain tu awak boleh rujuk buku teks awak juga muka surat 103 dan 104. Okay. Kita akan sentuh di bahagian itu saja untuk hari ini. Okey, sebelum saya masuk lebih mendalam topik kita tengok video dulu. Boleh ya? Lihatlah tumbuhan saya di tepi tingkap itu. Adakah awak perasan tumbuhan kelihatan sending sedikit? Dan seolah-olah membengkok ke arah sumber cahaya. Ya, ia adalah kerana tumbuhan tersebut tumbuh ke arah cahaya matahari. Saya tahu bahawa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Tetapi apa yang menyebabkan tumbuhan tumbuh ke arah tertentu? Hal ini disebabkan oleh hormon-hormon dalam tumbuhan. Hormon tumbuhan menyebabkan tumbuhan bukan hanya tumbuh ke arah cahaya, tetapi juga terhadap graviti yang merupakan mekanisme kemandirian yang penting bagi tumbuhan. Mari saya jelaskan dengan lebih lanjut. Okey. Okey, sebelum tu apa yang awak boleh dapat daripada video yang saya tunjukkan tadi? Korang boleh bagi pendapat ataupun pendapatan awak daripada video tu? Okey, terima ni. Okey, hormon tumbuhan. Itu yang awak dapat lah. Okay. Betul lah tu hormon tumbuhan. Atau kita panggil fitohormon. Jadi antara dua tu benda yang sama lah. So, fitohormon atau hormon tumbuhan benda yang sama. Okey, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut berdasarkan video tu lah. Termain lagi pula. Okey. So, untuk hari ni objektif kita 3, iaitu pertama definisi fitohormon tu apa, dan kedua adalah jenis-jenis fitohormon, dan ketiga adalah kesan oksin terhadap gerak balas pertumbuhan terhadap uh, tumbuhan. Okey, pertama kita masuk pada definisi fitohormon. Okey, fitohormon tu adalah merupakan bahan kimia. Satu. Pertama, poin pertama adalah dia merupakan bahan kimia. Bahan kimia. Okey, kedua ialah yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan. Itu poin kedua. Dan poin ketiga ialah saya lupa letak terhadap rangsangan. So, terhadap rangsangan pada kepekatan yang rendah. Pada kepekatan yang rendah. Okey. Okey. Itu adalah definisi fitohormon. Dan mana kita boleh jumpa fitohormon ni? Okey, dia disintesis pada organ tumbuhan tertentu. Contohnya, kita boleh jumpa fitohormon pada akar pun ada, pada batang pun ada, pada pucuk pun ada. Dan ada uh, fitohormon yang berbeza yang kita boleh jumpa pada bahagian tu.
Okay, dan fitohormon tu diangkut melalui floem, saluran atau laluan pengangkutan untuk makanan dalam tumbuhan. Okay, floem. Xylem dalam pengangkutan untuk air. So, fitohormon ni diangkut melalui floem. Okey, so definisi fitohormon, ayat yang lengkap dia, uh, fitohormon adalah merupakan bahan kimia yang merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap rangsangan pada kepekatan yang rendah. Itulah ini full statement ataupun ayat yang lengkap bila awak nak jawab soalan yang berkaitan dengan definisi fitohormon. Okey, seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis fitohormon. Sebelum tu ada soalan ke? Tak ada kan? Mudah. Mudah. Setakat ni awak boleh faham lah kan definisi dia. Okay, mudah. Ringkas dia dulu definisi dia. Okey, seterusnya adalah fitohormon. Jenis-jenis fitohormon ada untuk silibus awak, dia 5 saja yang patut awak ingat dan tahu fungsi-fungsinya. Pertama adalah oksin, kedua adalah gibberellin, ketiga adalah cytokinin, dan keempat pula adalah asid absisik, dan yang terakhir 5 ialah etilina. Dan setiap fitohormon ni dia ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Okey, pertama oksin. Okey, oksin ni dia banyak mainkan peranan dalam gerak balas tumbuhan, fototropisma dan geotropisma. Okay, dua tu antara salah satu antara contoh gerak balas tumbuhan yang awak akan belajar di lain topik. Okay. Itu untuk lebih detail nanti topik lain. Okay. Dan seterusnya ialah menggalakkan perkembangan kedominan apex, pucuk dan akar. Okey, menggalakkan perkembangan dengan apex, pucuk dan akar. So, maksudnya di sini kita boleh jumpa banyak pada hujung apex ni, hujung ya. Apex, hujung pucuk, apex, pucuk dan akar. Maksudnya kita boleh jumpa sini dalam bahagian hujung pucuk dan hujung akar. Okey. Dan terakhir adalah merangsang pertumbuhan dan pemadangan sel akar dan sel pucuk. So dia membantu dalam pertumbuhan dan pemadangan sel pada bahagian akar dan sel pucuk. So kalau tak ada sini mungkin susah nak tumbuh dan memanjang pada kedua-dua sel tu. Okey. So boleh lihat gambar tu kesan hormon oksin pada tumbuhan. Okey, seterusnya adalah gibberellin. Gibberellin menggalakkan pembagian dan pemajangan sel batang. So, gibberellin ni kita boleh jumpa pada bahagian batang. So, selain tu, dia merangsang perkembangan daun, bunga dan buah. Okay. So, dengan bantuan gibberellin ni, daun, bunga dan buah boleh berkembang. Okay. Dan perkembangan dan percambahan biji benih dirangsang oleh gibberellin. Okay. Awak tengok dua gambar tu, gambar ni. So, itu menunjukkan perkembangan dan pertambahan biji benih. So, dengan bantuan gibberellin lah, biji benih ni boleh dapat berkembang dan bertambah hingga membentuk tunas. Okay, seterusnya adalah cytokinin. Cytokinin pula dia merangsang pembagian dan pemadangan sel pada akar dan pada batang dengan kehadiran oksin. So, cytokinin ni dia buat kerja dia bila ada kehadiran oksin. Okay. Untuk pembahagian dan pemadangan sel akar tu lah, untuk dia berfungsi untuk fungsi itulah diperlukan oksin. Okay, dan seterusnya dia merangsang percambahan benih. So dia lebih kurang sama macam tadi gibberellin. Dan last sekali merencatkan perkembangan kedominan apex. So merencatkan tu maksudnya dia menghalang perkembangan lah. Okay. Seterusnya adalah asid absisik.
asid absisik merencatkan pertumbuhan tumbuhan. So dia lebih kurang sama macam tadi juga. Macam cytokinin tu merencat tu dia menghalang tumbuhan dan dia merangsang pengguguran buah, daun dan bunga yang matang. So special asid absisik ni dia ada berfungsi dalam menggugurkan buah, menggugurkan daun dan bunga yang matang. So tindakan ataupun tidak balas tumbuhan uh, dengan menggugurkan uh, beberapa organ tu ada sebab dia. Okay. Dan menggalakkan kedominan biji benih. Okay. Seterusnya adalah etilina. Etilina merangsang pemasakan buah. So masakan buah, penuaan tumbuhan, guguran daun dan buah. Okey. Etilina ni macam mana? Okey, untuk kita tengok pada gambar pertama. Buah, memasakkan buah. Jadi fungsi etilina ni dia memasakkan buah. Dia masakkan buah daripada buah tu muda tak masak, dia akan jadi masak dengan bantuan etilina ni. Fitohormon etilina. Hormon etilina ni. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesan oksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Ada soalan ke? Ya? Oh, macam nak ingat nama. Boleh, boleh, boleh. Saya bagi satu cara ya. Awak cuba ambil hujung setiap perkataan hormon tu. Awak gabungkan. Lepas tu dan awak kena ulang. Ingatkan, ingat. Contoh macam ni. Oksin, sin. Direlin, din. Cytokinin, nin. Asid absisik, sik. Telina, na. So, sin, din, nin, sik, na. Okay. Untuk saya hafal macam tu. Ingat. Macam tu lah cara saya. Untuk fungsi awak kena baca lah. Baca. Jadi dia banyak lagi fungsi-fungsi untuk setiap hormon ni. Tapi saya ambil antara tiga yang mudah nak ingat lah. Okay. Okay. Itu je. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay. Okay. Sekarang kita masuk ke bahagian kesan oksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Okay. Kita tengok video dulu. Auxins are a group of plant growth substances. They are produced at the tip of shoots and roots. They are then transported to the region of elongation and promote growth there by increasing the rate of cell elongation. Shoots and roots respond differently to different auxin concentrations. From the graph here, we can see that high auxin concentration, for example from 10 to the power of -2 to 10 to the power of 2 ppm, promote shoot growth but inhibit root growth. This helps us explain why the shoots and roots respond differently to unilateral light. Under unilateral light, auxins move from the illuminated side to the shaded side of the shoot and root. In the shoot, the high auxin concentration on the shaded side promotes growth there, as high auxin concentrations promote shoot growth. The cells on the shaded side thus grow more than those on the illuminated side. Therefore, the shoot bends towards the light. Meanwhile, in the root, the high auxin concentration on the shaded side inhibits growth there, because high auxin concentrations have an inhibitory effect on root growth. The cells on the shaded side thus grow less than those on the illuminated side. Therefore, the root bends away from the light.
Boleh faham tu video tu? Sorry lah saya ambil yang video. Itu je yang dapat saya jumpa yang membantu lah untuk nampakkan lagi, untuk nampakkan kesan vaksin tu terhadap gerak balas pertumbuhan lah. Okay, seorang boleh bagi dapatan daripada video ni. Okay. 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 Macam kawan awak cakap tadi, kesan oksin terhadap cuk dan akar nampak kan, bila kesan oksin tu tinggi kepekatan dia untuk bahagian pucuk, dia akan membengkok, um, membengkok, dia akan perkembangan sel pada bahagian pucuk tu akan lebih bagus lah, lebih lebih berkembang lah. Jadi kalau untuk bahagian akar pula, kawan awak kata tempat yang ada banyak oksin tu lah, dia tak terencat dia punya perkembangan atau pertumbuhan dia, macam tu kawan awak cakap tu. So apa yang kawan awak cakap tu, apa yang kawan awak cakap tu betul lah. Okay, tu nanti kita tekan pula. Okey, daripada video yang awak lihat ni, inilah dia. Jadi daripada video yang awak lihat tadi, okay, saya akan terangkan balik lah apa benda yang berlaku tu, apa kesannya vaksin terhadap gerak badan pertumbuhan. Okey. Okey, kita tengok gambar ni. Gambar ni untuk gambar pertama, untuk bahagian sini, matahari, cahaya matahari berada tepat pada tengah-tengah atas lah. Maksudnya kedudukan dia seimbang lah dengan kolektil atau pucuk ni. Jadi seterusnya hormon dalam kolektif tu akan memberi nak balas lah. So daripada tu dia nak balas dia akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel pada bahagian pucuk tu, kolektif ni. So dia akan menegak, dia akan memanjang ke atas. Okay. Itu untuk situasi biasalah, yang seimbang. So bila cahaya matahari ni dia punya kedudukan dia lari, tak berada di posisi yang seimbang, berada di belah kanan sedikit lebih ke kanan ke ataupun ke kiri, so kesan kebengkokan ni akan berlaku disebabkan arah cahaya matahari, disebabkan kedudukan atau arah cahaya matahari tu lah dia terlebih ke tempat lain. So daripada gambar ni, bahagian yang high concentration atau kita panggil tinggi kepekatannya, tinggi kepekatan oksin tu, dia akan mengalami elongasi ataupun pemanjangan. So daripada kesan daripada tindakan tu atau gerak balas tu, dia menyebabkan kolektif tu membengkok, memanjang secara membengkok ikut arah cahaya matahari tu berada lah, macam tu. Okey, sini kita dapat lihat ada 3 jenis eksperimen yang para saintis telah lakukan untuk membuktikan kejadian yang tadi tu berlaku lah. So eksperimen pertama, kedua dan ketiga, hujung kolektifnya akan dipotong. So beza 2 dengan 3 ni adalah penggunaan blok agar.
So eksperimen 2 dan eksperimen 3 menggunakan blok agar, tapi eksperimen 1 tidak menggunakan blok agar. Okey. Lepas tu kalau kita tengok eksperimen 1 tu dia biarkan 2 jam, dah terpotong atas hujung kereta tu, dia biar lagi 2 jam dan diletakkan balik bahagian terpotong tu, dan kereta tu tumbuh tegak ke atas. So dia tumbuh macam biasa. Nombor 2, eksperimen kedua pun beza je letak hujung kereta yang dipotong tu atas blok agar, lepas tu dia biarkan, lepas tu dia letak blok agar tu saja, terus kolektor tu tumbuh tegak ke atas. So benda tu berlaku sebabkan kandungan oksin yang berada dalam hujung kolektor tu dah meresap masuk ke dalam blok agar tu. So dalam blok agar tu dah terkandung oksin, jadi dia letak blok agar tu atas kolektor yang terpotong tu, still dia boleh tumbuh tegak sebabkan adanya oksin tu. So oksin tu dia merangsang tumbuhan kolektif tu. Okey, eksperimen 3 pula, bezanya dengan eksperimen 2 ni, dia letak blok agar tu di bahagian sisi. So daripada situ kolektif tu membengkok disebabkan tindakan meletakkan blok agar di bahagian sisi. So itu. Okey, daripada 3 eksperimen yang kita tengok tu dan telah saya terangkan, jadi inference yang kita boleh buat daripada eksperimen tu adalah oksin yang disintesis pada hujung kolektif merangsang menangan sel. So ayat ni ayat buku teks lah. So maksudnya oksin yang telah dihasilkan pada hujung kolektif tu dia dah ada dah. Sebelum dipotong pun oksin tu sudah ada pada bahagian tu yang mempunyai fungsi merangsang menangan sel. So even telah dipotong, tapi sebabkan dia letakkan hujung kolektor tu di blok agar tu, kandungan oksin tu serap masuk dalam blok agar tu. Even hanya dia letak blok agar saja pada kolektor yang telah dipotong tu, pun masih boleh sel tu memanjang sebabkan adanya oksin tu dalam blok agar tu. So seterusnya taburan oksin mempengaruhi arah pertumbuhan cucu. Betul lah tu. Di bahagian yang tinggi kandungan oksin tu, so dia akan lebih tumbuh dengan baik lah, lebih mengalami, lebih terkesan akibat daripada kepekatan oksin tu lah. So untuk pucuk dia akan pucuk tu yang mempunyai kepekatan oksin tu akan tumbuh lah. Tapi kalau bahagian akar tu sebaliknya, dia akan direncatkan. So seterusnya taburan oksin yang sekata menyebabkan kereta tumbuh tegak ke atas. So taburan oksin tu maksudnya kiri dan kanan dia seimbang, dia tak ada lebih pada sisi antara kanan atau kiri terlebih. So kereta itu tumbuh tegak. So bagi yang menerima lebih banyak oksin memanjang dengan lebih cepat dan menyebabkan kereta membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima oksin. Okey. So itu saja untuk hari ini. So masa untuk uji pemahaman anda. So hari ini saya nak buat quiz. So aktiviti kita quiz. Hari ini so ada beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini lah. Jadi saya akan bagi link Google Form dalam grup WhatsApp kita. So awak boleh tengok nanti. Dah saya dah hantar dan awak boleh tengok. So awak boleh jawab dalam masa 10 minit. Nanti awak masuk balik kelas kita ya, untuk kita buat pembincangan
sikit lah daripada hasil aktiviti nanti. Okey. Okey, semua dah jawab je. Saya dah tengok jawapan-jawapan awak semua okey, baik. Uh, Semua alhamdulillah faham. So kita bincang sikit. So untuk soalan pertama, tumbuhan juga mempunyai hormon yang membantu dalam proses pertumbuhan, manakah yang benar tentang definisi fitohormon? So ramai menjawab yang ni. So ini jawapan dia. Betul lah jawapan dia ni. Bahan kimia yang merasa dan menarik tidak balas dalam tumbuhan. Walaupun tak penuh, tapi dia ada point di situ. Yang berkait dengan fitohormon. So yang lain ni salah. Okay. Jenis rangsangan yang menyebabkan tumbuhan membengkok pun bukan. Itu benda lain. So soalan seterusnya, pelbagai jenis fitohormon yang boleh ditemui dalam tumbuhan yang mempunyai fungsi tersendiri. Nyatakan 3 fitohormon yang anda ketahui serta fungsinya. So ini awak nyatakan hormon yang awak ingat antara 5 tu dan awak bagi fungsinya. So saya tengok jawapan awak semua, alhamdulillah awak faham, awak ingat nama fitohormon dan fungsi-fungsinya. So itu pun dah cukup. Ini saya minta 3 je. Kalau minta 5, InsyaAllah awak pun boleh jawab. So tak apa. Saya minta 3 saja. Dan awak berjaya memberi respon yang baik lah. Saya tengok. Dan last kali opsi antara salah satu fitohormon yang berfungsi dalam tumbuhan pokok atau tumbuhan. Berdasarkan pengetahuan anda berkaitan dengan fitohormon, berikan kesan auksin terhadap berat badan tumbuhan dalam salah satu eksperimen yang mengkaji kesan fitohormon tersebut terhadap kolektor di hujung pucuk. So ni senang lah. Awak pilih je antara 3 eksperimen yang kita dah bincang tadi dan awak berikan pesan dia. Dan soalan ni pun saya tengok ada yang faham bagus, ada yang kurang jelas. Mungkin awak masih perlukan banyak latihan. So nanti saya uruskan dan awak pun perlu banyak membaca juga. Awak buat revision juga balik untuk tajuk ni. Okay. So itu saja untuk hari ini. Seorang wakil murid boleh buat boleh bagi tak kesimpulan apa yang awak dapat untuk pembelajaran hari ini. Okey, awak dapat belajar tentang definisi hormon. Okey, satu. Okey, yang kedua, jenis-jenis hormon. Okey, ada 5. Okey, bagus. Dan fungsinya awak kena tahu kan fungsi-fungsinya. Okey, yang ketiga, sun oxin tambah berat badan pertumbuhan. Terus okey semua mungkin nampaknya sampai di sini lah untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. So saya nampak kesan yang positif daripada kuis yang saya dah buat. So semua alhamdulillah ada yang faham, ada yang masih perlu tambah baik juga dengan baca lah, baca nota, baca teks buat latihan. Okay, dan latihan tu nanti saya bagi saya tambah. Okay. Setakat itu saja kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye. Stay safe.